Ya, itu dia Wira kita, hero kita yang berjuang dalam laluannya sendiri. Ada kisah di sebalik kenapa Encik Lam ni dia bermula untuk mendarahkan sejak tahun kelahiran saya tau. Tahun bila 1988. Oh, awak muda lagi ya. Oh, masih kan. Tapi... Awak time tu dah usia berapa ya? Gila cerita kita pula. Ni nampak ni. Apa tu? Dia bukan kad merah, tetapi ini buku merah yang menjadi saksi kepada pengorbanan dan juga jasa Encik Lam Kin Seng. Ini merupakan buku yang keempat. Ui. 3 dah penuh? 3 dah penuh. Oh. Kita dah dengar suara, kita kenalkan terus. Kita kenalkan terus. Kita bersama kita adalah Encik Lam Kin Seng, penderma darah apheresis ya, bersama kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Wow, ini sangat memberikan inspirasi Encik Lam. Bermula daripada tahun 1988, dipercayai kerana pengalaman sendiri melihat kepada ayah yang memerlukan darah juga. Jadi itu mungkin boleh diceritakan seberingkas? Dalam tahun 87 bapa saya dia tercedera sikit. Jadi luka dia tak berhenti. Berdarah dia dah tak beku kerana dia ambil ubat pencair darah. Jadi dia kehilangan banyak darah. Jadi terpaksa dia dimasukkan ke ward. Lepas tu dimasukkan 2 beg darah. Untuk dia. Jadi itu adalah kehilangan darah yang banyak. Itu adalah titik permulaan untuk bangkitkan itulah titik semangat permulaan saya yang memberi inspirasi kepada saya untuk menderma darah. Baik. Tadi bila Cik Lam kata itu ayah menjadi inspirasi Cik Lam mulakan untuk menjadi penderma darah yang tanpa gagal sehingga usia dah itu terakhir dah. Tak boleh dah. Cik, usia ni je boleh. Okey, bagaimana sebenarnya, sebab kadang-kadang kita ni boleh je kita cakap okeylah kita nak derma darah sebab kita nak tolong orang. Tapi nak maintain tu. Nak maintain sampai usia 70 tahun tu Cik Lam. Itu adalah penting, kesihatan adalah sangat penting. Dari segi pemakanan kena jaga. Jangan terlalu banyak makan garam, gula dan juga makanan-makanan yang terlalu banyak minyak. Yang kerana itu akan meningkatkan kandungan kolesterol. Semua gejala ni macam ketinggian kolesterol, darah tinggi, sakit jantung, itu memang tak boleh jadi penderma yang darah berkala lah, yang konsisten lah. Okey, kenapa konsisten setiap tahun tu? Apa yang membuatkan Cik Lam nak sambung buat sampai usia 70 tahun? Sebab mungkin ialah pengalaman tu kita melihat kepada bapa kan, mula-mula bapa, lepas tu mungkin lepas tahun 2 tu, okeylah kot, cukuplah kot. Simpanlah pula darah ni untuk kita kan. Kenapa boleh sampai ke usia sekarang ni Cik Lam? Saya suka menolong orang, khususnya orang-orang yang kurang sihat. Yang memerlukan darah supaya mereka boleh meneruskan kehidupan mereka. Itulah jadi saya menjadi satu dorongan bagi saya untuk menderma konsisten. Dan menariknya, saya bawa perasan di buku muka hadapan. Penderma darah universal darah O kan. Saya tadi bila Cik Lam duduk sebelah, saya macam tak boleh nak fikir umur usia 70. Tapi tengok depan-depan ni kulit cantik lagi. Jadi bila dengar kata jaga makan, derma darah, jadi mungkin itu antara faktor. Dan lagi exercise lah. Tapi saya tak buat jogging, saya buat brisk walking saja. Brisk walking. Cukup kan? Cukup. Yang penting buat aktiviti. Dan juga betul. Dan juga mestilah happy selalu. Jangan stres sangat. Tapi sekarang banyak stres lah Cik Lam. Ekonomi lagi apa, mau fikir lagi. Belum. Dia macam mana tu? Mungkin ada tips. Tips untuk kita tak, kalau ada masalah, jangan fikirkan sangat masalah tu. Ataupun happy wife, happy life ni. Happy wife, just tu. Saya suka ambil gambar. Jadi kalau saya rasa saya nak ambil gambar, saya keluar ambil kamera, ambil gambar. Ataupun saya dengar muzik, lagu. Apa jenis lagu pun saya dengar. Rock pun semua dengar lah. Rock tak dengar. Rock tak dengar. Macam lagu Cina, Melayu, Indonesia, Hindustan. Wow. Tai chi sikit lah. Sebab saya melihat kepada sijil ini, Mr. Lam, melihat kepada satu tanda ni, apheresis ni. Apa yang membezakan apheresis ni dengan penderma darah yang lain? Pendermaan darah ini adalah menderma darah utuh, whole blood. Di mana sebanyak
455 mililiter dikeluarkan daripada badan setiap kali menderma. Setiap kali menderma, dan darah itu akan diproses di makmal. Okay. Sel darah itu mengandungi sel darah merah, plasma, platelet semua. Jadi di dalam makmal tu bila dia proses, dia akan mengasingkan darah merah untuk pesakit untuk menerima darah saja, plasma untuk pesakit yang akan menerima plasma, dan platelet untuk pesakit platelet yang perlukan platelet ya. Bagi apheresis, pengasingan darah itu dibuat oleh mesin di PDN, Pusat Darah Negara. Okey, di mana darah dikeluarkan, disalur keluar, dimasukkan ke dalam mesin. Lepas tu mesin akan proses memisahkan daripada komponen darah, darah merah, plasma dengan platelets. Tapi perbezaannya di sini ialah darah merah kita, darah kita akan dikembalikan ke dalam badan kita. Masuk balik. Okey, macam mana doktor menentukan bahawa Cik Lam, kita akan ambil Cik Lam punya apheresis je? Macam mana ketika mula tu? Ataupun dia doktor tanya Cik Lam dulu ke ataupun doktor suggest? Bila kita menjadi penderma apheresis, kita akan jadi penderma apheresis saja. Tidak digalakkan untuk menderma darah. Kerana untuk mengambil darah, PDN boleh mendapatkannya bila dia ada kempen, macam aktiviti-aktiviti macam perayaan dan sebagainya, dia akan mengadakan aktiviti kempen derma darah ya. Jadi dia ambil dari sana. Tapi untuk apheresis ni kita hanya pergi ke PDN. Kerana mesin semua ada di sana. Apa kriteria untuk menjadi penderma darah apheresis ni berbanding penderma darah biasa ni, Cik Lam? Apa dia? Kriteria. Okey, mesti cukup tidur sekurang-kurangnya 5 jam. Okey. Nombor 2, tidak mengambil minuman yang berarak satu malam sebelum menderma. Pagi itu mesti bersarapan. Dan ada banyak lepas tu kita akan diperiksakan oleh doktor. Untuk tengok kadar hemoglobin. Kalau hemoglobin kita di antara 13.5 hingga 15, kita boleh menderma. Kurang daripada 13.5, kita tak boleh derma. Kita diberi ubat untuk balik rumah makan untuk meninggikan kadar hemoglobin tersebut. Cik Lam, selalunya kita kalau kita orang biasa ni, kita hanya tahu derma darah. Apheresis ni satu benda yang baru bagi kami. Kalau misalnya seseorang tu nak jadi macam Cik Lam, kan? Saya nak derma untuk darah apheresis. Tapi dia ada tak macam, kita cek dulu awak layak boleh ke untuk apheresis atau ada tak syarat-syarat tu? Kalau bagi penderma yang baru, dia nak menderma secara apheresis. Syaratnya ialah dia mesti menderma darah. 2 kali dulu. Lepas tu baru dia boleh menderma sebagai penderma apheresis. Ya, maksudnya Cik Lam bermula pada tahun 1988 tu penderma darah biasa dulu. Sebelum 88. Sebelum 88 penderma darah biasa dulu. Kemudian apheresis pada tahun berapa? 88. 2000. Selepas 12 tahun yang lebih kurang begitulah ya. 356 kali ini yang menjadi inspirasi kepada kita ni sebagai rakyat Malaysia, seorang penderma darah secara konsisten ini. Dalam 356 kali itu, momen mana yang paling Cik Lam ingat lah ketika menderma darah ni? Ingat tak? Boleh tak bawakan kita? Apa istimewanya tu? Yang istimewa ialah semua warga di PDN, semua best. dah cukup kenal lah ni. Dah jadi family. Cik Lam ni dah ni YB PDN ni. Bila kata Cik Lam, ini adalah kali terakhir untuk Cik Lam dermakan darah apheresis Cik Lam kepada rakyat Malaysia pada usia 70 tahun. Ketika itu bagaimana? Perasaan sebab dah 356 kali menolong, membantu orang yang memerlukan, menyelamatkan nyawa mereka. Rasa suka dan duka pun ada lah. Suka kerana warga PDN meraihkan kali pendermaan yang terakhir sekali. Duka citanya ialah tak boleh
derma Nak lagi. derma dah. Kalau dia kata dia akan melanjutkan usia kepada 75, memang saya akan berderma. Masih lagi ya? Masih. Wow. Sehingga dia kata stop. Cik Ilham sihat. Betul, steady lah kan. steady. Memang happy, senyum saja. Mungkin sebagai penutupnya boleh berikan sedikit kata-kata semangat, kata-kata galakan untuk orang yang belum lagi tak berani ataupun tak nak untuk menderma darah walaupun sihat tubuh badannya. Silah ketuk hati mereka. Okey, kepada bakal-bakal penderma di luar, bakal-bakal penderma di luar, okey, saya cadangkan ataupun saya galakkan mereka untuk menderma. Okey, khususnya menderma darah dan juga menderma sebagai apheresis. Okey, kerana ada ramai pesakit di luar sana memerlukan bantuan kami. Jadi saya haraplah dengan siaran ini lebih ramai akan kunjungi PDN untuk menderma darah dan menderma plasma dan platelets. Ya, baik. Mungkin tarikh terakhir bila tu tutup buku? Tarikh terakhirnya kita boleh saya tengok kongsikan? Boleh. Oh, cantik tarikhnya 21222. Wow, okey. Boleh close up sikit. Ya. Itu adalah tarikh terakhir. Tarikh terakhir. Maka tutuplah buku yang keempat saja untuk Cik Lam ini kan. Tahniah kita ucapkan. Terima kasih kerana memberi inspirasi kepada kami. Selepas ni nak beri swap boleh ajak Fariha jalan sama-sama Lebih kurang dekat je ni. Boleh. Kita ajak isteri Cik Lam sekali. Kan? Kita berswap bersama-sama. Baik.